Dan salam sejahtera, saya Nur Najah binti Abdul Samad bersama dengan ahli kumpulan saya, Muhammad Iqmal bin Muhammad Azhar, Muhammad Aiman Syazani bin Arman, Engku Nurul Fazana bin Engku Zaid, serta Nurul Hidayah binti Mat Seman. Pada hari ini kami akan membentangkan kertas kerja kami, iaitu Fahaman Atheism di Malaysia. Next. Di dalam ekstrak, saya meletak pengertian atheism di mana atheism merupakan kepercayaan yang menolak kewujudan Tuhan serta menganggap ia tidak relevan. Perbincangan kajian, kami mengkaji sejauh mana kefahaman atheism dalam kalangan masyarakat Malaysia yang dilihat dari 3 sudut iaitu faktor berlakunya atheism, kesan atheism serta cara-cara dalam mengatasi atheism. Metod yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis diambil secara kualitatif di mana kami menggunakan platform Google Form untuk kami mengumpul data-data serta responden-responden daripada masyarakat Malaysia. Dan hasil kajian kami mendapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia bersetuju bahawa fahaman atheism berpunca daripada perkembangan teknologi dan sains, masalah logikal serta kurangnya didikan agama. Next. Pengenalan, pengertian atheism, ketidakpercayaan atau kurang percaya tentang kewujudan Tuhan atau dewa-dewi. Secara etimologinya, atheism berasal daripada perkataan Greek iaitu atheos, di mana a bermaksud tanpa dan theos bermaksud Tuhan-Tuhan. Dalam bahasa Arab, iaitu ilhad adalah sebuah mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Allah SWT sebagai Maha Pencipta. Atheism ini muncul pada abad ke-18 iaitu terbina atas dasar kebencian dan kemahuan kebebasan sepenuhnya daripada agama iaitu Kristian. Agama Kristian ketika itu seakan-akan tunduk sepenuhnya kepada falsafah sehingga melahirkan seorang tokoh atheism iaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche dalam karyanya The Death of God yang berani dalam mencabar Tuhan. Makalah atheism menurut pandangan Islam menolak atheism kerana Islam dapat membuktikan kewujudan Tuhan. Islam menggunakan wahyu, Al-Quran serta hadis sebagai sumber ilmu utama. Al-Quran telah memberikan perumpamaan yang ringkas dan padat terhadap individu dan golongan yang tidak mempercayai Tuhan dalam surah Al-Tur ayat ke-36 di mana Allah berfirman, maksudnya, adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Next. Penyataan masalah. Awal mula munculnya atheism ialah pada abad ke-18 di mana terbinanya atas dasar kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama hingga melahirkan tokoh atheism seperti Friedrich Wilhelm Nietzsche. Kini, fahaman atheism ini berkembang melalui kelompok New Atheism yang terdiri daripada penulis-penulis buku pada abad ke-21 ini yang mempromosikan atheism. Fahaman ini mula menular hingga ke Malaysia dan ia semakin merebak di kalangan anak muda dan diterima oleh segolongan orang Islam di negara ini. Terdapat segelintir anak Melayu Islam yang dikabarkan meraihkan pertemuan konsulat atheism Republik di Kuala Lumpur. Justru itu, ia mendorong kami untuk mengkaji faktor berlakunya atheism, kesan atheism terhadap masyarakat di Malaysia serta cara-cara untuk mengatasi dari berlakunya atheism ini. Next. Daripada kajian ini, kami ingin mencapai beberapa objektif iaitu mengkaji faktor berlakunya atheism, mengkaji kesan atheism terhadap masyarakat serta mengkaji cara-cara untuk mengatasi dari berlakunya atheism. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Aiman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung untuk bahagian seterusnya iaitu kajian literatur. Jadi kajian ini berdasarkan 3 objektif utama kami iaitu faktor berlakunya atheism, kesan-kesan atheism dan juga langkah-langkah mengatasi atheism. Jadi keseluruhan kajian literatur ini telah diolah daripada beberapa sumber iaitu artikel, buku dan juga jurnal. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Okey, untuk faktor berlakunya atheism, yang pertama sekali perkembangan teknologi dan sains dalam bidang komunikasi.
sebagai contoh Telegram, Twitter, WhatsApp dan juga Facebook yang mana boleh menjadi medium perantaraan untuk sumber-sumber ataupun fahaman atheism ini mudah disalurkan. Yang seterusnya sosial progresif yang mana masyarakat tersebut mereka berfikir bahawa ideologi ketuhanan ini boleh berubah mengikut adat, mengikut masyarakat tersebut dan mengikut peredaran masa. Dan kelemahan institusi kekeluargaan, maksudnya keluarga kurang mengambil berat tentang golongan-golongan atheism ni. Dan tanggapan kewujudan Tuhan perlu bukti yang jelas dan nyata. Jadi inilah antara faktor-faktor berlakunya atheism. Dan kita bergerak ke slide seterusnya. Jadi untuk kesan-kesan atheism, yang pertama menimbulkan medium baharu untuk golongan atheism mendapatkan perhatian. Kita tahu yang isu atheism ini sebenarnya adalah isu global yang mana telah menjadi tumpuan dunia. Jadi terdapat beberapa golongan atheism ni dia menggunakan perhatian global ini sebagai tarikan untuk mereka menyebarkan lagi ideologi atheism ini. Seterusnya atheism merasakan kebebasan yang tidak berasas. Jadi golongan-golongan ini merasakan dengan beragama mereka dikongkong dan dikongkong untuk melakukan sebarang perkara-perkara yang mereka nak. Jadi dengan mengisytihar diri mereka sebagai atheism, mereka bebas melakukan apa sahaja perkara dan kebebasan mereka sebenarnya tidak berasas. Seterusnya menimbulkan konflik dalam keluarga. Ini memang sememangnya bakal berlaku lah sebab bukan mudah untuk sebuah keluarga tu menerima ahli keluarga mereka seorang atheism. Dan seterusnya tak lain tak bukan kesan psikologi kepada golongan atheism tersebut. Jadi kita bergerak ke slide seterusnya. Okey, untuk langkah-langkah mengatasi atheism, kita boleh guna kaedah mendengar luahan dari hati ke hati lah. Ini sangat efektif lah. And then yang seterusnya, pihak berkuasa menyediakan dana untuk membuka pusat pemulihan dan program-program ataupun majlis. Seterusnya, pendedahan ilmu pendidikan Islam. Ni untuk supaya mengukuhkan lagi akidah seseorang tu. Dan seterusnya, mengukuhkan institusi keluarga. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk kajian literatur. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian metodologi kajian pula, kami telah menggunakan 4 aspek iaitu reka bentuk kajian, responden kajian, instrumen kajian dan interpretasi data. Soal selidik ini telah dilakukan dalam kalangan masyarakat awam dan ianya bersifat terbuka di mana kami tidak menghadkan pemilihan responden dari segi aspek jantina, umur dan pekerjaan dan kami telah menggunakan medium Google Form dalam menjalankan soal selidik ini. Medium Google Form telah kami edarkan secara terbuka bermula 13 November sehingga 14 November melalui platform WhatsApp dan Telegram. Soal selidik ini mempunyai 4 bahagian iaitu bahagian pertama adalah bertujuan untuk mendapatkan data profil responden seperti jantina, umur dan pekerjaan. Bahagian kedua pula bertujuan untuk mendapatkan respon daripada responden berkaitan dengan faktor berlakunya fahaman ateisme. Bahagian tiga pula berkaitan dengan kesan berlakunya fahaman ateisme dan bahagian terakhir pula iaitu bahagian 4 berkaitan dengan cara mengendalikan masalah berkaitan dengan fahaman ateisme. Graf berikut menunjukkan bilangan responden mengikut umur. Berdasarkan graf tersebut, terdapat 2 orang berumur dalam lingkungan 15 sehingga 18 tahun, manakala 89 orang dalam lingkungan 19 hingga 29 tahun dan yang terakhir 9 orang yang berumur dalam lingkungan 30 tahun ke atas. Carta pie tersebut menunjukkan jenis pekerjaan responden. Berdasarkan carta tersebut, terdapat 6% daripada responden iaitu 6 orang adalah bekerja, manakala 94% daripada responden iaitu 94 adalah tidak bekerja. Terima kasih kepada saudara Iqmal. Seterusnya, dapatan kajian dan perbincangan. Hasil daripada perbincangan kami sekumpulan, kami telah bersetuju dengan membuat tinjauan dan mengumpul data berkaitan fahaman ateism ini melalui medium Google Form. Terdapat beberapa soalan yang kami tanyakan kepada responden, antaranya berkaitan objektif utama kami melakukan kajian ini, iaitu faktor berlakunya ateism, kesan ateism terhadap masyarakat dan cara untuk mengatasi masalah ateism.
Jawapan yang diberikan oleh responden hampir sama dan kami bersetuju mengambil jawapan yang paling tinggi peratusannya untuk dijelaskan dengan lebih terperinci mengikut kajian yang kami jalankan. Antara faktor berlakunya ateism ialah perkembangan teknologi dan sains. Hal ini kerana dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan dalam mengatasi setiap kesusahan hidup yang mereka hadapi. Pengetahuan yang terperinci dalam bidang sains juga membolehkan manusia menjawab pelbagai persoalan seperti misteri alam yang dahulunya memerlukan Tuhan sebagai medium utama jawapan mereka. Faktor yang kedua pula ialah masalah logikal dalam kalangan masyarakat. Masalah logikal ini muncul apabila golongan ateism mencipta persoalan berdasarkan dalil-dalil yang mereka cipta sendiri. Antara dalilnya ialah kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan. Ini kerana Tuhan tidak mempunyai jasad yang dapat diterima oleh diri manusia serta tidak dapat dikesan oleh segala jenis mesin sekalipun. Perasaan manusia mengenai kewujudan Tuhan dianggap khayalan semata-mata. Dalil yang kedua pula ialah kesengsaraan dan kejahatan yang berlaku di dunia yang menunjukkan bahawa Tuhan yang bersifat mutlak tidak wujud sama sekali. Persoalan dicipta oleh mereka, sekiranya Tuhan bersifat mutlak, maka kejahatan dan kesengsaraan tidak akan berlaku di dunia. Ini cukup membuktikan yang mereka cuba untuk membuat akal fikiran manusia tertanya-tanya. Malah ada juga setengah manusia yang mengiyakan setiap apa yang diperkatakan oleh dalil golongan ini. Mereka menganggap ada logiknya juga apa yang diperkatakan serta menimbulkan pelbagai persoalan, adakah betul Tuhan ini wujud? Faktor yang ketiga ialah kurang didikan agama. Nilai kepribadian yang kurang diterapkan dalam diri masyarakat terutamanya, remaja kini menjadi punca mereka mudah terpengaruh dengan budaya luar yang negatif seperti ateism. Presiden Pertubuhan Kebajikan Pelajar-Pelajar Tahfiz Malaysia, Datuk Mustafa Othman berkata, penerapan ilmu agama Islam sepatutnya bukan hanya di sekolah, tetapi mestilah juga di rumah. Remaja juga perlu mencari inisiatif sendiri dalam menghindari diri daripada golongan ateism. Contohnya, mendekati pakar ilmuwan Islam agar segala keraguan yang ada dalam diri mereka dapat diselesaikan. Mereka juga perlu menambahkan ilmu agama dalam diri untuk menambahkan lagi keyakinan terhadap agama Islam. Bagi menjawab objektif kedua kami pula ialah kesan ateism terhadap masyarakat. Antara kesannya ialah masalah psikologi dalam kalangan masyarakat. Beberapa ahli akademik bidang psikologi di Ohio University menjalankan satu kajian di mana kajian tersebut memfokuskan jangka hayat orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Hasil kajian didapati bahawa orang yang beragama akan hidup 5.64 tahun lebih lama berbanding orang yang tidak beragama. Hal ini kerana mereka tiada pegangan dalam hidup mereka. Golongan ateism akan mengalami kemurungan dan cemas, kesedihan dan mudah rasa tertekan serta perasaan bingung dan kacau bilau sehingga hilang ketenangan jiwa dan hati mereka. Walaupun mungkin ada segelintir yang menafikan sifat-sifat ini pada golongan ateism, sudah pasti akan ada satu daripada yang dinyatakan terjadi kepada golongan ini, terutamanya perasaan tidak tenang dalam diri. Seterusnya, masyarakat akan berpecah belah. Hal ini kerana terlalu banyak ideologi baru yang bercanggah dengan etnik dan agama lain yang terjadi di negara kita. Perpaduan dan kesatuan antara masyarakat juga tidak dapat dicapai kerana negara kita mundur akibat permusuhan dan benci-membenci antara masyarakat terutamanya kepada manusia yang berpegang kepada ajaran agama. Pemalsuan dan putarbalik ideologi yang boleh mengakibatkan sesebuah kaum itu mengkritik serta menghina agama lain. Lebih-lebih lagi, sekarang di dunia semakin maju dengan media sosial dan peralatan serba canggih
yang mana boleh menyebarkan segala berita sahih ataupun palsu dalam sekelip mata sahaja. Kesan yang terakhir ialah mengancam akidah seseorang manusia. Seorang tokoh menjelaskan bahawa kemunculan golongan ateism ini akan memberi impak yang besar terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesusahan hidup. Fahaman ateism ini akan meruntuhkan akidah umat Islam, terutamanya bagi golongan yang kurang ilmu agama. Sudah pasti mereka akan lebih mudah terpengaruh dengan hal sebegini. Bagi kaum ateism, mereka mensasarkan umat Islam sebagai sasaran utama mereka kerana lebih mudah untuk mereka menyesatkan, apatah lagi umat Islam tidak pernah melihat Tuhan. Seterusnya, menjawab objektif kajian kami yang ketiga ialah cara-cara mengatasi daripada berlakunya fahaman ateism. Hampir semua responden menyatakan cara mengatasi fahaman ateism adalah dengan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam. Hal ini kerana apabila kita mempunyai ilmu agama yang teguh dalam diri, kita dapat mengatasi segala unsur negatif yang akan datang. Kita juga hendaklah mendekatkan diri kita dengan golongan yang beragama supaya segala ajaran yang diajar adalah benar dan tidak tersimpang jauh daripada ajaran agama. Cara yang kedua pula ialah pihak berkuasa hendaklah mengambil tindakan ke atas golongan ateism ini. Ini kerana golongan ateism ini dapat menggugat kesejahteraan negara serta telah bertentang jauh dan melanggar rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip utama rukun negara. Kedudukan rukun negara adalah sangat tinggi dan ia menyaksikan perpaduan antara rakyat berbilan agama dan kaum. Sebarang tindakan yang menyalahi rukun negara boleh diibaratkan sebagai mencabar perpaduan negara. Saya teruskan dengan rumusan yang akan dilakukan oleh Hidayah. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, kehidupan beragama memberi banyak kebaikan kepada manusia, terutamanya bagi yang beragama Islam. Agama memberikan panduan dan ajaran hidup serta jawapan tentang hal yang tidak dapat dirungkai oleh manusia sendiri. Kemunculan golongan etis seharusnya dipandang serius dari setiap segi bagi membendung permasalahan ini. Kepercayaan dan kefahaman yang jelas dalam akidah Islam merupakan asas dalam diri setiap individu Muslim. Tindakan segera yang efektif sewajarnya dilaksanakan oleh pihak berwajib untuk membendung penularan fahaman ateisme yang menolak kepercayaan Tuhan ini dari terus berleluasa di negara kita. Sekiranya tindakan ini tidak diambil, maka tidak mustahil akan mendatangkan permasalahan yang lebih kritikal di mana akan menjejaskan pegangan akidah umat Islam di negara kita. Isu fahaman ateisme ini bukan lagi suatu isu yang asing dalam kalangan anak muda di Malaysia kerana majoriti golongannya menyertai ateisme adalah dalam kalangan remaja dan pelajar-pelajar di peringkat institut pendidikan tinggi. Diharapkan dengan penghasilan kertas kerja ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memberi pendedahan terhadap fahaman ateisme di Malaysia yang sememangnya harus diberikan perhatian bagi mengelakkan daripada berleluasa dan menjerumus kepada masalah sosial yang lebih serius. Semoga kita sama-sama menginsafi akan kekurangan diri kita dan berusaha memperkukuhkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.